Alam mahsyar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, di mana mahsyar? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahsyar adalah bumi ini sendiri, di mana bumi ini dihamparkan, tiada pokok, tiada sungai, gunung ganang, tempat berteduh dan tiada bertepian. Ini terjadi bila malaikat Israfil meniup sangkakala pada pertama kali kedua malaikat Israfil meniup, semua manusia akan bangkit dari kubur masing-masing dalam keadaan yang sungguh terpinga-pinga. Lalu manusia bertanya sesama sendiri, di manakah kita? Lalu datang api dari laut yang meluap-luap menghambat manusia ke mahsyar. Bayangkan manusia seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup di atas muka bumi ini dibangkitkan dalam keadaan lapar dan haus yang tersangat serta bertelanjang bulat dihambat ke mahsyar. Rujuk surah Yasin ayat 52 hingga 54 ditambah dengan binatang lagi, jadi tak dapat dipastikan jumlah makhluk pada hari itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kaum lelaki memandang aurat wanita? Lalu dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memetik ayat Quran, pada hari itu semua manusia sibuk dengan urusan diri sendiri. Rujuk surah Abasa ayat 37, 80.37. Ada yang ke mahsyar dengan menunggang binatang, ada yang pergi dengan mukanya, ada yang berjalan dan yang istimewa dibawa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bila sampai di mahsyar, perbicaraan tidak berjalan lagi, perlu tunggu entah berapa lama. Lalu keseluruhan umat manusia tadi pergi kepada Nabi Adam alaihissalam hanya untuk meminta syafaat untuk Allah percepatkan hisab. Jawab Nabi Adam, dia tak boleh bagi syafaat kerana dia pernah melakukan dosa. Pergilah seluruh umat manusia ini kepada seluruh Rasul Ulul Azmi, bermula Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim, tetapi mereka semua hanya berdoa keselamatan diri masing-masing. Lalu pergi semua manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berdoa dan Allah memperkenankan untuk mempercepatkan hisab. Bayangkan semasa menanti perbicaraan, ada manusia yang minta pada Allah awal-awal agar disegerakan masuk ke neraka kerana tidak tahan lamanya berdiri di mahsyar. Bayangkan ruang yang ada hanya untuk meletakkan tapak kaki kait sahaja, akibat padatnya manusia pada hari itu. Sebelum hisab bermula, kitab-kitab amalan kita akan turun dari arasy. Ketika itu, tahulah kita tangan mana yang sambut kitab tu. Jika tangan kanan yang ambil kitab kita, masih tidak menjamin kita ke syurga. Kemudian Allah panggil tiap seorang untuk dihisab. Sebelum Allah mula menghisab, Allah suruh kita baca semua amalan yang tercatat dalam buku kita, disaksikan semua manusia, tiada satu pun tertinggal. Tidak akan berganjak manusia dari padang mahsyar melainkan setelah disoal 4 perkara tentang dirinya. 1. Umur, bagaimana dihabiskannya. 2. Ilmu, apa yang diamalkan. 3. Harta, dari mana diperolehi dan ke mana dibelanjakan. 4. Jasad, tubuh badannya, bagaimana ia pergunakannya. Hari Imam At-Tirmizi dari Abi Barzah R.A. Menurut At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Setelah ditimbang di Al-Mizan, didapati pahala kita melebihi dosa kita. Seolah-olah sikit lagi kita ke syurga. Tetapi pemeriksaan akhir Allah buat. Allah tanya kepada semua orang, siapa yang kenal kita sila tampil ke depan untuk menuntut hak mereka. Antara yang mula-mula bangun adalah anak isteri dan keluarga, jiran-jirannya, kawan-kawannya. Jika ada hak mereka yang tidak ditunaikan, pahala kita tadi terpaksa diberikan kepada mereka. Jika pahala telah habis, dosa mereka pula kita tanggung. Ini yang dimaksudkan suami akan tanggung dosa anak-anak dan isteri. Kita yang perempuan, jagalah diri kita, sebab apa yang kita buat bukan hanya terkesan pada diri kita seorang, tetapi juga orang-orang yang kita sayang, ayah kita, abang dan adik-adik lelaki kita, suami kita. Kalau betul sayang mereka, lindungi mereka, jangan jadi penarik mereka ke neraka. Tutup aurat, jaga maruah, jaga akhlak, jaga agama kita. Hari mahsyar hari yang sangat dahsyat. Hidup di dunia janganlah kita kejar kemegahan mahu dikenali, takut tak tertanggung kesannya di akhirat nanti. Kedua, jagalah amanah dan kejujuran kita kerana pada hari itu amanah dan kejujuran kita akan membantu. Yakinkah kita tergolong dalam golongan mereka yang terpilih Allah ke syurga? Ingin masuk syurga bukan senang, jadi ayo sama-sama bantu diri dan mereka yang kita sayangi. Moga Allah tolong kita di hari pembalasan nanti. Amin.